Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Dikasihi Tuan Imam, sekalian pegawai dan panitia puasa masjid, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita ubah sikit tajuk. Sebelum ni kita mengaji hadis. Kita telah pun mengkhatam 2 kitab hadis. Kali pertama kita membaca 40 hadis Imam As-Suyuti rahimahullah. 40 hadis berkenaan dengan asas-asas agama dan juga yang berkait dengan hal ehwal penyucian jiwa. Hadis-hadis yang pendek, 40 hadis yang dihimpunkan oleh seorang ulama yang tidak asing lagi, iaitu Imam As-Suyuti rahimahullah, yang wafat atau meninggal dunia tahun 911 Hijrah. Kemudian kita membaca kitab himpunan hadis yang lebih masyhur lagi, iaitu Imam Nawawi rahimahullah. 40 hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dihimpun oleh seorang tokoh yang juga tidak asing lagi, iaitu Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah, yang dia lebih awal daripada Imam Suyuti. Imam Suyuti meninggal tahun 911 Hijrah. Imam Nawawi 600 lebih, 600 Hijrah lebih. Kita ini hidup 1443 Hijrah. Kita dengan Rasulullah 1400 tahun lebih. Imam Nawawi 600 tahun lebih selepas Rasulullah dia wafat. Imam Suyuti 900 tahun lebih. Pada malam ini tulisan akidah yang kita nak baca ini Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Dia lagi awal lagi. Dia wafat, dia meninggal tahun 321 Hijrah. Dan dia dengan Rasulullah 300 lebih, dekat sangat. Dan tulisan akidah ringkas, mungkin tak sampai 20 helai dalam bahasa Arab, tapi terjemah dalam bahasa Melayu dia jadilah 30 helai lebih. Tapi akidah ini matan ataupun tulisan akidah Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini diterima oleh semua mazhab ataupun semua aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk yang bertembung pada hari ini pun semua mereka mengajar kitab Imam Tahawi. Hari ini tuan-tuan bersedia kita selalulah, cuma kita jangan ikut. Hai anak bergaduh tu biar dia bergaduh, sebab mungkin manusia ni memang dia suka kadang-kadang bukan nak bergaduh sangat pun, tapi dia kalau bahasa kita orang utara kita kata, kalau tak bertojen ni dia tak seronok. Kadang-kadang semayang dalam masjid yang sama pun dia maknanya. Jadi mudah-mudahan
dia panggil tidak membawa lah kepada hati. Kerana seorang mukmin itu dia tidak boleh ada perasaan iri hati, dengki. Dia mesti menjaga ukhuwah sesama muslim. Jadi mudah-mudahan hanya dipanggil dari sudut kita kata perbahasan ilmu sajalah, jangan bawa sampai kepada perasaan dalam hati kita. Kerana dalam Al-Quran dan hadis, di antara sifat mukmin yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah saling berkasih sayang di antara sama-sama orang Islam. Jadi semua kalangan, tak kiralah sama ada dia aliran Salafiyah ke, aliran Asy'ariyah ke, Maturidiyah ke, asalkan dia Ahlussunnah wal Jamaah, maka mereka akan mempelajari akidah tahawiyah ini. Jadi seolah-olah akidah tahawiyah ini, inilah kesepakatan yang menjadi teras bagi pegangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan inilah yang kita nak ulang kaji pada malam ini, tuan-tuan bersedia. Dan mungkin kita tak ambil masa yang lama, kerana insya-Allah kita akan kembali kepada pengajian hadis kita ni insya-Allah. Cuma kita ambil masa untuk kita semak balik akidah kita. Kerana akidah ini menjadi dasar bagi pegangan ataupun pengamalan agama kita, Islam itu sendiri, pengamalan kita. Kalau rosak akidah kita, makna amalan-amalan kita tidak ada tapak untuk berpijak. Jadi menyebabkan mungkin dia menjadi haba'an mansura, menjadi fata morgana ataupun debu-debu yang berterbangan, yang kita rasa kita hadir di sana nanti ada pahala, tapi rupa-rupanya tak ada. Yang kerana akidah kita itu akidah yang sesat, akidah yang tidak berlandaskan. Hanya kita saja yang seronok sendiri, dia punya syok sendiri. Dia berasa kata akidah kita betul, tapi kita tak semak betul sungguh ke tidak. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, akidah kita mesti sama dengan akidah orang dulu. Itu kesimpulan dia. Mesti sama dengan akidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesti sama dengan akidah para sahabat, dan mesti sama dengan akidah salafus salih yang terdahulu, dan juga akidah ulama-ulama yang mu'tabar, yang Allah Ta'ala mentakdirkan mereka ini menjadi sumber rujukan dalam masalah agama itu sendiri. Jadi sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita ambil masa untuk kita melihat sebuah sedikit apa yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Qala rahimahullah, kata dia, Bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in. Dia mulakan tulisan dia ini dengan Bismillah. Itu kenapa tuan-tuan sekalian? Yang pertama sekali, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri memulakan kalam dia yang dia utuskan Rasulnya untuk menyampaikan kepada kita. Dia mulakan dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah mula dengan Bismillah. Al-Baqarah mula dengan Bismillah. Kecuali satu surah saja yang tidak boleh dimulai dengan Bismillah, yaitu suratul Bara'ah ataupun surah At-Taubah. Kenapa Nabi tak bagi? Kenapa Nabi tak bagi? Yang tu kena tanya Rasulullah sendiri. Ulama pun jawapan pun tak sama. Cuma di sana ada, dia panggil, ada qaul, kalau tak silapnya daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, menjelaskan bahawa surah Al-Bara'ah ini adalah surah perang. Dalam surah Al-Bara'ah, surah Taubah itu Allah Ta'ala suruh waqatilul musyrikin kafatan, hendaklah kamu memerangi sekalian orang musyrikin. Jadi peperangan ni dia tak sesuai dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi sebab itu kita kalau hadir di medan perang, walaupun kita kesian, tapi oleh kerana mereka musuh, Allah Ta'ala suruh kita memerangi mereka, maka kita perangi.
lillahi ta'ala. Bukan kerana kita nak marah semata-mata, tapi kerana Allah Ta'ala yang suruh. Jadi tak bolehlah kita duduk di medan perang, kesianlah dekat dia. Saya kalau aku tembak dia lagi mati. Kita tak tembak dia tembak kita. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, ada waktu kasih lillahi ta'ala, ada waktu marah lillahi ta'ala. Ada orang dia kasih kepada anak sampai tak hati marah langsung, padahal Nabi SAW pesan, bila anak tak semayang umur 10 tahun pukul. Kalau pukul ni makna marah. Tapi ada orang marah sampai berlebihan, yang Nabi suruh pukul umur 10, dia 6 tahun 7 tahun pukul siap-siap dah. Itu pun lebih berlebihan. Muru auladakum, suruh anak kamu salat ketika dia berumur 7 tahun. Nabi tak suruh pukul. Bila pukul 10, itu pun pukul ghairu mubarrah, bukan pukul melukakan, pukul sebagai pengajaran sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah Ta'ala sekalian, itu satu, meniru Al-Quranul Karim. Yang kedua, di sana surat-surat yang Nabi hantar, surat-surat yang Nabi tulis, ataupun yang Nabi minta juru tulisnya tulis, ditujukan kepada pembesar-pembesar di negara-negara yang Nabi mengutuskan surat itu, semuanya bermula dengan bismillah. Bermula dengan bismillah. Yang ketiganya, di sana ada hadis daripada Nabi SAW yang menyebutkan kullu amrin zibalin lam yubda bi bismillah, wa fi riwayatin bi dzikrillah, wa fi riwayatin bihamdillah. Mana-mana urusan yang penting, yang dipanggil apa, yang elok, yang baik, yang tak dimulai dengan bismillah, dan ada riwayat menyebutkan tidak dimulai dengan tahmid, memuji Allah ataupun berzikir kepada Allah, fahuwa abtar ay abtar, maka urusan itu abtar. Abtar ni makna kudung, terputus, cacat. Para ulama mentafsirkan iaitu hilang berkat, hilang barakah. Maka tuan-tuan sekalian, nak makan kita mula dengan bismillah, semua benda-benda baik-baik. Maka apatah lagi menulis tulisan ataupun kuliah-kuliah ilmu dan sebagainya. Maka termasuklah penulis kita ini, dia mulakan dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in. Dengannya dan dengannya, yakni dengan Allah kita memohon pertolongan. Karena di sana Nabi SAW pesan, idza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu minta tolong dengan Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Bila kamu nak minta kepada Allah. Bila kamu nak minta tolong dengan Allah Ta'ala. Maka dia pun samalah. Seolah-olah kerana dia guna nasta'in, dengan dhamir kami, kita, dengan Allah kita minta tolong, termasuk dalam mencari ilmu yang benar. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kena minta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bila kita baca dalam surah Al-Fatihah itu, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu jualah kami memohon pertolongan. Maka kebanyakan mufassirin mentafsirkan iaitu pertolongan untuk beribadah tadi. Kalau engkau tak tolong ya Allah, mungkin hari ini kami beribadah, esok kami jemu. Ya Allah, kalau Allah Ta'ala tak tolong. Sama juga ilmu. Ilmu ini kalau Allah Ta'ala tak tolong kita, maka kita dapat ilmu banyak, tapi ghairun nafi'in, tidak bermanfaat. Bahaya tuan-tuan sekalian. Karena itu, apa dalil bahasanya kalau rajin cari ilmu, tapi ilmu yang kita dapat itu tidak beri manfaat, dia jadi sia-sia. Karena Rasulullah sendiri pun dalam doa dia minta daripada Allah. Kalau tuan-tuan ingat, kita pernah baca dulu doa yang Nabi ucapkan sebagaimana dalam Sunan Ibnu Majah, doa daripada riwayat daripada isteri Nabi iaitu Ummu Salamah radhiyallahu anhu.
Nabi SAW selepas baginda menunaikan Allah SAW, baginda mengerjakan salat subuh, maka baginda akan baca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Nabi tak minta ilmu saja, tapi Nabi minta ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah ilmu yang memberi manfaat, wa rizqan tayyiban, dan rezeki yang baik, bukan rezeki saja dapat rezeki banyak tapi tak baik. Allahmu nabata min harami fannaru awla bih, daging badan ataupun tubuh yang tumbuh daripada harta yang haram, maka nerakalah yang lebih layak bagi dia, wal a'yazubillah. Dan yang ketiga, Nabi mohon, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiba. Wa rizqan tayyiba, rezeki yang baik, yang halal, wa amalan mutaqabbal, dan amal yang diterima. Amal kalau banyak pun tak diterima pun lagi masalah, penat saja, letih kita buat kita muka dunia ini. Sembahyang tak diterima, puasa tak diterima, zakat tak diterima, sedekah tak diterima. Puncanya sebab apa? Sebab buat tak betul. Di antaranya buat tidak betul, ataupun buat niat tidak kerana Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tuan-tuan sekalian, bila masih lagi terlibat dengan benda-benda yang tidak diridai oleh Allah. Di sana ada hadis Nabi SAW menyebutkan, barang siapa yang mendatangi tukang tilik, tukang ramal, yang bertanya akan tilikkan, maka Allah akan menolak, Allah tidak akan menerima sembahyangnya selama 40 malam. Sembahyang dah, tapi masih lagi terlibat dengan benda-benda khurafat, berjumpa tukang tilik, tukang ramal itu ini. Kalau orang Melayu ni banyak ramalan-ramalan tu dah bentuk bomo-bomo tu lah. Jadi jaga-jaga, kerana Nabi kata Allah tidak akan menerima, lam tuqbal salatuhu arba'ina lailan, tidak akan diterima sembahyangnya selama 40 malam. Jadi orang Arab bila sebut 40 malam, mana 40 hari 40 malam. Itu contoh dia bagi. Sembahyang tak diterima oleh Allah Ta'ala, ibadat tak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, wa bihi nasta'in, dan dengannya kita memohon pertolongan, yakni dengan Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya layak, mustahaqqun lillahi ta'ala, hanya layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna alhamdu, makna segala sanjungan, segala ketinggian kita pulangkan kepada Allah. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, buka Quran lagi pun Allah Ta'ala dah mengajar kita bahwasanya kebesaran itu bukan milik kita sebenarnya. Jadi sebab itu bila kita buat baik, tak perlu kita nak menunggu pujian orang. Tak perlu kita ni dalam hidup kita ini kita pengejar dia panggil ketinggian di sisi manusia, kerana kita sendiri pun dah sebut dah alhamdulillahi rabbil alamin. Cuma bila kita kurang sikit, kita jarang baca tafsiran ulama tentang alhamdu. Jadi seolah-olah kita dah faham bahasanya alhamdu ni adalah zikir. Alhamdulillah itu dari segi zikir, tapi makna alhamdu yang sebenarnya itu apa dia? Makna alhamdu yang sebenarnya itu apa dia? Yang sebenarnya kita sebut alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian makna subhanallah itu apa? Makna sebenarnya subhanallah itu apa dia? Makna sebenar la ilaha illallah itu apa dia? Makna sebenar la haula wala quwata illa billah itu apa dia pula? Itu semua sebenarnya tuan-tuan sekalian, zikir-zikir yang Allah Ta'ala jadikan kalau kita renung sungguh-sungguh, segala ma'rifah, segala ilmu tentang Allah Ta'ala ini, rahsia dia terkandung dalam zikir-zikir tadi. Kita tuan-tuan sekalian, sebagai contoh kita sebut sikitlah. Malam ni saja kita tak mau nak laju sangat sebab kita pun tak ada buku lagi.
tak ada nak cetak. InsyaAllah minggu depan kita akan cetak. Tuan-tuan akan boleh tengok matanan sama-sama, insyaAllah. Dan semaklah, sama-sama semak. Sama-sama kita semak. Semak tu macam mana tuan-tuan sekalian? Kita perhati satu-satu. Ada ke tak ada akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diiktikadkan oleh orang dulu dalam diri kita? Satu, ada ke tak ada? Kalau tak ada, mana kena bagi ada. Yang keduanya, kalau didapati bercanggah kefahaman akidah orang dulu, mana orang yang sahabat Nabi salafus salih, mereka faham akidah, tiba-tiba yang kita faham lain, kita kena ubah. Macam kita sebut tadilah, akidah kita mesti sama dengan akidah generasi awal Islam. Itu tujuan kita mengaji berkitab. Tujuan kita mengaji berkitab. Jangan tuan-tuan bersekalian, kita saja berasa akidah kita sudah benar, tiba-tiba bila kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala nanti, didapati bahasanya Allah Taala kata dekat kita, kamu faham aku begitu, aku tak pernah ajar pun begitu. Dalam Quran aku pun tak sebut begitu, dalam hadis yang aku utuskan Rasulku menyampai pun tidak begitu. Jadi macam mana kamu boleh faham begitu? Kamu ambil daripada mana? Itu contoh. Tuan-tuan sekalian, hari ini dengan sebab kita tak menyemak akidah, selari dengan orang dululah, kita perhati tengok hari ini ada orang yang bercakap dengan percakapan yang pelik. Dia bercakap, dan kalau dia tak bercakap pun dia boleh terima orang bercakap begitu. Contoh pada ini, kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube hari ini, ada yang mendakwa tok guru dia naik ke langit atas sana, langit ketujuh. Orang panggil apa? Bermesyuarat. Mesyuarat dengan Nabi Khidir lah, mesyuarat dengan malaikat Jibril lah, mesyuarat dengan macam-macam. Tapi ada saja orang boleh terima. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau orang itu, bukan kita nak menebik dah, kita pun tak mau cakap sombong, sebab taufik hidayah ini semua daripada Allah. Tapi kita nak sebut ni sebagai contoh. Kalaulah kita mengaji dan kita mengesahkan setiap keyakinan kita, ilmu kita, makrifah kita tentang Allah, ilmu kita tentang Allah, ilmu kita tentang Rasul, ilmu kita tentang agama, dan kita mengaji sungguh-sungguh, dan apa yang kita mengaji itulah yang dipelajari oleh sahabat daripada Rasulullah, oleh tabi'in daripada tabi'in. Siapa saja yang mai sembang benda yang mengarut semacam tu, kita akan kata dekat dia, kamu bohong. Kamu bohong. Apa dalil kamu bohong? Apa yang kamu sebut itu bercanggah dengan apa yang Allah dan Rasul sebut. Tapi kalau benda kosong, apa saja tuan-tuan sekalian, sifat dia kosong, kita memberi ruang untuk benda lain masuk. Jadi kalau dalam kepala kita tu kosong, tak diisi penuh dengan ilmu yang teras, yang utama dalam bab akidah, selari dengan dia panggil ulama-ulama yang muktabar dalam bab akidah. Kalau fiqh, ulama-ulama yang muktabar dalam fiqh. Kalau hadis pula, ulama-ulama muktabar dalam hadis. Maka itu kita membiarkan kekosongan berlaku dalam jiwa kita, maka yang kosong itulah akan dimasuki oleh ikut danlah fikrah-fikrah, ideologi dan sebagainya. Jadi sebab itu kita tuan-tuan sekalian perlu mempelajari ilmu akidah ini. Agama ni tuan-tuan sekalian, dia mesti dipelajari sikit demi sikit, dan juga dengan penuh ketelitian, penuh dengan ketelitian ya kan. Karena itu pada zaman Nabi SAW sendiri, Al-Quran itu diturunkan dalam masa 20 tahun lebih. Dalam masa 20 tahun lebih. Kalau nak kira orang Arab tuan-tuan sekalian, satu Quran itu 6 bulan cukup dah. Kalau Ta'ala turunkan 30 juzuk Quran tu,
kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi panggil semua sahabat-sahabat dia, inilah kitab yang menjadi wahyu Allah Ta'ala, mereka boleh hafal dalam masa 6 bulan orang Arab. Tapi kenapa turun sikit demi sikit, sikit demi sikit? Karena Al-Quran dan juga hadis ini bukan semata-mata untuk dihafal, tapi untuk difahami, dihayati dan juga diamalkan. Itu yang lebih penting. Jadi kerana itu tuan-tuan sekalian, agama ini kita kena balik mengaji macam mana cara orang dulu mengaji. Satu-satu faham. Kata sahabat Nabi iaitu Abdullah bin Umar, dia kata kami mempelajari untuk memahami surah Al-Baqarah daripada Nabi SAW selama 10 tahun. Ya, kami tidak, itulah tuan-tuan sekalian disebut, kalau tak silap dalam hadis itu disebut begitu. Jadi kerana itu tuan-tuan sekalian, orang Melayu dia kena ubah. Kerana orang kita ini, dia mengaji apa-apa pun, dia seolah-olah macam ni kalau sebut ni ada orang marah kat kita. Tapi tak sebut pun tak boleh juga. Orang Melayu ni hatta dalam bab agama pun dia belum mencapai darjah keseriusan yang sebenarnya mengaji. Di mana dia mengaji ala kadar. Dia mengaji ala kadar. Kalau orang Arab yang rajin mengaji sungguh tuan-tuan sekalian, hafal Quran tu tak biar ceritalah. Kalau Sahih Al-Bukhari sendiri paling-paling kurang dia akan khatam 2-3 kali. Sahih Bukhari sendiri tuan-tuan sekalian. Tapi jarang kita jumpa orang Melayu yang mengkhatam Sahih Bukhari. Dan kalau tafsir pula, kalau sembang dengan dia, saya jalan lain 2-3 kali dah khatam, repeat. Itu contoh. Contoh. Tapi orang Melayu kalau sembang lah, sembang, boleh dikatakan tidak ada kitab yang dia khatam. Kenapa tidak ada kitab yang dia khatam? Itu di antara ni ialah kerana satu, kecenderungan mengaji secara detail tidak ada. Kita mengaji ni makna mengaji ikut dan begitulah, kita tidak ada jadual, kita tidak atur dengan elok. Satu. Yang kedua, ustaz pun sama juga, dia baca matan satu baris, kemudian dia hurai 1 jam. Jadi sepatutnya matan akidah tahawiyah ni, insya-Allah kita ni mula minggu depan ni kita tak akan hurai banyak. Hari ni kita hurai, nak baca banyak tak boleh sebab tuan-tuan tak ada kitab. Tuan-tuan tak boleh nak tengok apa dia tu, kandungan tu. Jadi alhamdulillah tuan-tuan sekalian, bila kita mengaji baru ni 2 kitab kita khatam. 40 hadis Imam Suyuti, 40 hadis Imam Nawawi, selesai kita. Yang ni pun insya-Allah dalam 4 kali 5 kali kuliah boleh khatam insya-Allah. Sebab kita nak buka kitab lain pula. Jadi sebab itu bila kita sembang dengan penuntut-penuntut ilmu, ni bukan penuntut ilmu di universiti tidak, ni orang yang mengaji di masjid. Kalau di kalangan orang Arab, ada duduk di Mesir 4 tahun 5 tahun, tengok macam mana mereka mengaji. Kita selalu pergi Masjidil Haram, tengok macam mana orang Arab mengaji. Kalau bab akidah ni tuan-tuan sekalian, dia akan cuba untuk khatam sebanyak mungkin matan-matan yang ada dalam kitab akidah itu. Kalau kita sembang dengan dia tu akidah tahawiyah tu macam mana kita sembang dengan dia, saya akidah tahawiyah ini saya dah khatam dengan 5 guru. Jadi tuan-tuan bayangkanlah, kalau seorang guru mengajar mungkin ada kesilapan. Tapi kalau kita mengaji dengan 5 orang guru, tuan-tuan sekalian, dia tak boleh berlaku benda silap diulangi oleh 5 guru. Dia tak boleh berlaku. Mesti dipanggil kesilapan itu akan dibetulkan oleh yang lain. Sebagai contoh, kita mengaji dengan seorang guru, matan yang sama, dia pun mengajar gitu. Lepas tu selesai yang tu, kita pun pergi mengaji dengan guru yang kedua. Tiba-tiba guru yang kedua dia sebut lain sikit huraian dia dengan guru yang pertama. Maka di situ kita akan timbul tanda tanya, yang mana satu yang tepat. Maka kita akan rujuk baliklah. Rujuk pada guru yang pertama tadi, rujuk balik guru yang kedua tadi, macam mana saya mengaji sebelum ni disebut sekian-sekian begitu. Maka akan dibetulkan.
Kita mengaji pula dengan guru yang ketiga, dia mengajar kita lagi. Jadi sebab itu kitab orang dulu, kitab dia panggil orang dulu, sama ada dia panggil hadis ke, sama ada matan dalam akidah ke, mereka hidup dalam lingkungan ulama-ulama yang banyak. Mereka hidup dalam lingkungan ulama-ulama yang banyak. Itu satu. Yang kedua, kitab sebagaimana matan akidah tahawiyah ini, ulama-ulama yang menghurai, yang mensyarahkan dia, tuan-tuan sekalian, puluhan syarah yang menghuraikan dia. Kalau berlaku ataupun terdapat kesilapan, maka sudah tentu akan ditegur, akan dibetulkan oleh ulama-ulama yang kemudian. Kerana usia dia sudah 1000 tahun lebih. Usia matan akidah tahawiyah ini, kalau kita tengok Imam Abu Ja'far At-Tahawi, dia meninggal tahun 321 Hijrah. Sudah tentu dia mengarang tu sebelum tu lagi. Dia mengarang sebelum tahun 321 Hijrah. Jadi maknanya usia tulisan ni 1000 tahun lebih. 1100 tahun lebih. Usia. Dalam tempoh 1000 tahun lebih itu, dalam usia dan kitab ni dah berusia 1000 tahun lebih itu, puluhan ataupun ratusan tulisan yang mensyarah dia. Adapun ulama-ulama yang baca, yang mengajar itu tak boleh cerita lah. Banyak, generasi demi generasi, tuan-tuan sekalian. Jadi sebab itu kita cuba untuk kita baca dan kita perhatikan. Qala al-'allamah Hujjatul Islam Abu Ja'far Al-Warraq At-Tahawi di Misr rahimahullah. Berkatalah al-'allamah, ini sudah tentu bukan dia yang tulis. Takkan bila dia tulis, dia nak kata dia ni al-'allamah. Maknanya yang tulis ni yang orang salin. Orang yang salin dia panggil. Ataupun anak murid dia. Karena orang zaman dulu dia menggunakan kaedah imla'. Imla' ni kaedah salin ataupun kaedah riwayat dia panggil. Dia mengaji dengan Imam At-Tahawi, maka dia naqalah, saya mendengar, dia panggil saya mendengar, guru saya, bila disebut guru dia itu, maka sebagai penghargaan, sebagai pujian, kita puji orang tak apa. Puji orang, kalau dia berhak dipuji, contoh macam orang yang alim, nak sebut dia, orang yang warak, bolehlah kita sebut tentang dia dan kita zahir kehidupan dia itu, kita tahu kata dia warak semua. Tapi kita sering nak sebut, saya sebagai seorang yang alim lagi warak, itu tuan-tuan sekalian, kita sendiri pun tak akan sebut, apatah lagi alim ulama tak akan sebut. Habis ni macam mana dalam kitab kita ni, dia sebut qala al-'allamah, berkatalah al-'allamah. Al-'allamah ni apa makna dia? Ada sekalian, dalam tradisi keilmuan ada beberapa istilah yang biasa digunakan bagi merujuk kepada kealiman seseorang. Yang pertama, kalimah al-alim dia panggil. Al-alim, seorang alim, jamak dia al-ulama. Alim ini kata ulama, nak letak seorang itu, nak letak dia sebagai al-alim, dia mesti sekurang-kurangnya itqan, mutqin, dia menguasai atau mahir dengan satu ilmu sekurang-kurangnya. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita ni kadang-kadang pada di kalangan orang Melayu ni, dia orang yang mengaji agama tak tahu mana sekalipun, tapi bila bermudah-mudah sangat sebut menggunakan title alim itu ataupun ulama itu, menyebabkan masyarakat keliru. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, sehingga akan sampai satu ketika istilah itu tak ada nilai sekarang. Tidak ada nilai lagi. Orang kata sama dia panggil, mengaji sikit-sikit bolehlah panggil alim ataupun ulama. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, pendakwah tak apa. Sebab itu tak semua orang kita boleh panggil alim. Orang alim ni, kalau kita kata dia dalam tafsir, dia mesti menguasai dengan baik dalam bidang tafsir, baru kita boleh panggil dia alim tafsir.
Yang kalau tidak, kita bersaksi palsu, berdosa besar. Dan kita sebut orang itu alim tafsir, tiba-tiba dia tak faham pun tafsir. Bila dia mengajar tafsir, banyak silap. Banyak silap. Agama, tuan-tuan sekalian, kesilapan dalam masalah agama ini sangat berat. Alim dalam fiqh, dia tahu sikit-sikit fiqh, tapi sudah ditanya soalan. Sudah ditanya soalan, tuan-tuan sekalian, maka dia memberi jawapan dengan jawapan yang tidak matang. Jadi itu satu alim. Jadi sekurang-kurangnya orang alim ini dia mesti menguasai dengan mahir, dengan tepat, dengan baik, sekurang-kurangnya satu bidang ilmu. Kalau dia alim tafsir hadis, dia mesti menguasai hadis. Kalau dia alim dalam Quran, dia mesti menguasai Quran. Kalau tidak, panggil saja pendakwah pun tak apa dah, tuan-tuan sekalian. Panggil pendakwah saja. Ataupun kita panggil ustaz saja. Panggil ustaz saja. Dia panggil ustaz ni makna dia sampaikan setakat dia tahulah. Bila nak panggil alim ini, maka kita kena ketatkan sikit gitu. Apatah lagi kalau nak panggil al-allamah. Allamah ini dia mesti menguasai berbagai bidang ilmu yang diperlukan oleh agama. Dia panggil dalam bahasa Arab, dia panggil tabahur, dia panggil al-allamah, dia panggil. Dia mesti mengerti tafsir, hadis dan sebagainya. Ini panggil al-allamah. Dan dalam masyarakat Melayu ini, rasa-rasanya terjemahan kepada al-allamah ini, rasa-rasalah tuan-tuan sekalian, tuan guru. Tuan guru. Tapi dalam masyarakat kita ni, dia ikut kita ni seronok dengan siapa. Kalau kita seronok dengan seorang ustaz tu, jadi dengan senang-senang kita letakkan title tuan guru. Jadi mengelirukan lah. Satu, mengelirukan orang. Yang keduanya, tuan-tuan sekalian, kita merosakkan ustaz yang kita sayang tu sebenarnya. Sebab itu dalam satu hadis, bila Nabi mendengar ada seorang memuji seorang yang lain di depan dia, Nabi kata, kamu telah membinasakan dia. Sebab manusia ini bila dipuji, dia rasa seronok, syok sendiri dia panggil. Padahal dia tahu bahasanya tidak ada pun pada dia. Ini kita sebut, tuan-tuan sekalian, kerana apa? Bukan kerana kita iri hati. Kadang-kadang orang kata dekat kita, ustaz tu bukan apa tu, dia tu dengki. Orang tak panggil dia tuan guru, orang tak panggil dia ulama, dia dengki. Bukan, tuan-tuan sekalian. Kita sayang, kita kasih kepada masyarakat kita. Kita sayang pada masyarakat kita. Sebab itu kita sebut title-title, istilah-istilah yang merujuk pada keilmuan ini mesti diberikan kepada orang yang benar-benar alim. Biar masyarakat benar-benar menjadikan dia, kalau dia layak untuk dijadikan sebagai tempat rujuk, barulah kita berikan title itu kepada dia. Tuan guru sangat besar, tuan-tuan sekalian. Tuan guru ni makna orang yang dah melahirkan guru. Mana orang dah melahirkan ulama-ulama di tangan dia. Kita bagi dekat dia. Kalau belum sampai tahap itu, tak apa, kita panggil saja ustaz dulu. Dan kita panggil dulu, dia panggil alim dulu. Setakat itu saja. Tak perlu kita nak panggil tuan guru dan sebagainya. Dan orang yang terlibat itu sendiri, seorang ustaz itu sendiri, dia kena tahu sejauh mana kadar diri dia. Kalau ada orang panggil dia tuan guru, dia kena beritahu, jangan panggil gitu. Saya tak layak, belum layak untuk dipanggil tuan guru. Anda pernah dengar, tuan-tuan sekalian, seorang ulama dia marah pengurusi, orang Arab, ulama Arab. Bila pengurusi ni sebut tentang dia ni agak lebih alim, al-allamah, lala tu dia kata, jangan sebut begitu, jangan sebut. Kalau kamu sebut lagi, kamu panggil, saya tak main lah. Begitu, tu bagi amaran. Maksudnya, mana tidak tahulah, tuan-tuan sekalian. Apatah lagi kalau sebut apa ni, lakop-lakop, gelaran-gelaran yang lebih hebat. Jadi kerana itu perlu ada dia panggil kejujuran dalam masalah agama dan masalah dia panggil dalam masalah title itu sebenarnya. Jadi Imam Abu Ja'far At-Tahawi ni, jadi boleh disebut kita ni qala al-allamah. Al-allamah ni mana orang yang banyak ilmu. Itu allamah. Hujjatul Islam. Yang menjadi hujjah kepada Islam. Ini kita tahulah mana ni yang tulis ni adalah anak murid dia ataupun orang yang menyalin, bukan dia sendiri. Dia tak akan sebut begitu.
Abu Ja'far, itu nama dia. Al-Warraq At-Tahawi di Misra, di Mesir. Itu menunjukkan bahasanya yang tulis itu orang-orang yang salin. Sebab dia kata, telah berkata Al-Allamah, seorang yang sangat banyak ilmu, yang luas ilmunya, Hujjatul Islam, yang sentiasa berhujah untuk bertahankan Islam, iaitu seorang yang bernama Abu Ja'far Al-Warraq At-Tahawi. Dia telah berkata di Misra, ketika di Mesir. Sebab Imam Abu Ja'far ni dia orang Mesir, orang Mesir. Dalam biodata dia, asal-asal dia ini, asal dari segi fiqh, dia ada karya hadis, maksudnya termasuk dalam hadisin, dan dia ada bermasuklah senarai ulama fiqh pun masuk juga dia ini. Asal dia dari segi fiqh ni, dia ni mazhab Syafi'i. Tapi selepas itu dia mengaji tentang baslian, dan dia lebih cenderung kepada mazhab Imam Abu Hanifah. Maka tergolonglah dia ini dalam salah seorang daripada fuqaha mazhab Imam Abu Hanifah. Fuqaha mazhab Imam Abu Hanifah. Apa kata dia? Kata dia, hadza dzikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah. Ini kata dia, apa yang dia tulis ini, hadza, yakni tulisanku ini, dzikru bayani, masuklah. Ini adalah satu tulisan atau risalah untuk menyebutkan zikru. Perkataan zikru ini boleh kita faham dengan dua makna. Sebut pun boleh, peringatan pun boleh. Itu makna zikr. Zikir dia panggil. Nak sebut boleh, ataupun peringatan. Ini kata dia, apa yang dia nak tulis ini ialah dia panggil penjelasan ataupun sebutan bayani dalam menjelaskan ataupun untuk menjelaskan aqidati ahli sunnati wal jamaah. Aqidah ahli sunnah wal jamaah. Itu dia sendiri sebut pada kita. Apa yang dia nak sebut, nak hurai pada kita ini ialah untuk menjelaskan apa yang dikatakan aqidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi di sini tuan-tuan sekalian, kita nak kena faham aqidah tu apa dia. Itu yang pertama sekali. Yang keduanya, ahli sunnah wal jamaah tu apa dia pula? Itu akidah. Apa makna akidah? Dan apa beza akidah dengan iman? Ada beza ke tak ada beza akidah dengan iman? Ataupun dia huwa-huwa, sama, akidah sama dengan iman. Itu insya-Allah tuan-tuan sekalian, nanti kita akan sambung lagi kuliah kita ini pada minggu depan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala panjangkan umur kita, boleh jumpa lagi insya-Allah minggu depan insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.